Ada sebahagian manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia apa yang dia nak. Ada sebahagian manusia yang Allah Taala tak bagi kepada dia di atas muka bumi ni apa yang dia nak. Kan? Ramai juga orang yang dia nak tapi tak dapat. Kalau tuan-tuan yang duduk zaman universiti, untuk apa, sahabat-sahabat yang zaman universiti atau baru menghabiskan umur universiti, di universiti sebagai contoh kan, kita hidup ramai, katakan ramai orang berkenan dekat satu budak perempuan. Ramai. 20-30 orang dalam kelas tu budak perempuan tu yang paling menarik. Ramai orang berkenan kat dia, suka. Semua bercita-cita nak menikah dengan perempuan tu. Akhirnya, dalam ramai-ramai yang akan menikah dengan perempuan tu seorang je. Semua orang suka benda yang sama. Akhirnya, seorang je lah yang dapat. Lagi 29 orang gigit kuku lah. Gigit kuku merana apa pergi cari perempuan lain lah kan. Itu konsep syahwat. Kita ada kehendak, tapi belum tentu kita dapat. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat. Jadi agama bagi ruang kepada kita. Boleh. Kehendak ni boleh ada. Saya ni cerita sikit lah. Saya masa zaman sekolah dulu, zaman universiti lah, suka sangat nak ada superbike. Macam, oi bestnya tengok orang pakai superbike. Macam, oh menarik lah nampak. Masa tu, yang antara yang besar tu Ninja 14 kan, 1400cc. Nampak besar motor ni, cantik. Tengok kita boleh meleleh ayak liok je lah nampak. Wah, ada superbike macam ni punya besar. Nampak best, nampak cantik. Tapi memang kita fikir, harga dia 100,000 lebih, mana dapat duit? Kan, time tu kalau aku dah graduate, tambah pula graduate Islamic Study. Kalau graduate Engineering, kejap lah sikit gaji. Graduate Islamic Study, apa kerja yang nak ada? Kita pun fikir, aku boleh mimpi lah pakai superbike ni. Kira mimpi lah. Seronok, tengok cantik, seronok. Tapi, tak apa, seronok. Fikir je. Sampai kat Qatar. Saya turun airport Qatar tu, dekat airport Qatar dia letak Ducati. Panigale kat semua macam baru keluar Panigale, cantik Ducati warna merah. Cantik tengok motor ni. Lepas tu tengok price tag dia, 80,000 kat Malaysia benda ni. Kalau kat Malaysia dekat 200,000. Benda yang sama. 80,000. Oh, ini macam ni lah. Mungkin jalan dia ni Allah Ta'ala nak tunjuk ni. Benda yang kita nak, dia duk ada ni, dekat je ni. Duk fikir macam tu lah, dekat je. Lepas tu sampai kata, saya pun fikir, okay lah, simpan duit. Simpan duit nak kahwin time tu. Sebab fokus nak kahwin. Tak apa, yang lain-lain nanti cerita. Peluang duduk Qatar mungkin setahun je. Time tu kontrak setahun. Mungkin renew, mungkin tak renew. Jadi setahun, simpan duit nak kahwin. Simpan beberapa bulan apa semua. Dapatlah, ikat perut lah, makan, jimat apa semua. Dapatlah simpan, dalam 40,000 macam tu. Dapat, cukup lah kot nak kahwin, 40,000 kan. Okey, cukup 40,000. Simpan duit, dia fikir nak kahwin. Lepas tu tengok ada satu orang bagi tahu, nak tak Kawasaki ni, GTR 14,000cc. Saya tengok harga tu kat Malaysia masa 112,000. 112,000. Tanya berapa harga? 35,000. Kat Malaysia 112,000. Nak beli yang motor 35,000. Baru ke? Ya, brand new. Tak pernah keluar lagi, orang tak pernah pakai. Tapi stok lama, 2008 punya stok, 35,000. Fikir-fikir tak apa kot, kahwin nanti boleh fikir lain lah. Duit yang ada 35,000 tu, dengan duit tu beli motor. Beli motor, kahwin nanti lah fikir. Bila lagi nak datang motor kan? Benda 100,000 lebih kat Malaysia, orang offer 35,000. Kita pun angkat dah. Angkat motor dengan, dah lah time tu kita biasa kat Malaysia bawa EX5 je kan. Bawa EX5 je pergi universiti. EX5 tu lah. EX5 tu kalau masuk dalam lopak kita boleh angkat tak sebelah lah kan. Ringan kan motor? Tak adalah sampai boleh angkat, beringan. Tiba-tiba, woi, dengan kaki tak kuat time tu bawa Kawasaki GTR. Rezeki Allah Ta'ala bagilah masa tu. Lepas tu dah kita dengan darah muda tu, darah muda seronok. GTR tu memang menggila betul lah. Daripada Qatar saya pergi ke Jordan, 2,000 kilo lebih, pergi ke Mekah, pergi ke mana lagi, ke Salalah, hujung border Oman dengan Yaman dah jauh. Sebab motor murah kan. Sebelum kahwin, lepas kahwin pun sama juga. Tinggal bini kat rumah, lenjan motor je. Rata-rata jalan. Ini nak nama kata nafsu ni. Bila dah pakai, yang saya ingat lah, saya pakai GTR tu lama juga, 2-3 tahun. Sekali tu nak pergi ke Petra nak pergi. Tak apa cerita luar tajuk ni. Apa? Nak pergi ke Petra. Dr. Rora dia duduk dekat Jordan. Sahabat-sahabat yang duduk kat Jordan tahulah Petra ni ada banyak jalan. Salah satu jalan off-road. Jalan off-road, pusing-pusing bukit, jalan. Kita pun pergi. Saya bawa GTR, kawan saya seorang bawa GSA. BMW GSA. Sampai ke jalan, tengok GPS. Time tu pakai apa? Time tu pakai Garmin biasa je kot. Set jalan paling cepat. Paling cepat sampai jumpa Arab. Ini nak kata perangai orang Jordan ni kurang sikit pada orang Mesir. Kita kata orang Mesir, Jordan kurang sikit pada Mesir. Arab punya perangai, dia tak boleh kata aku tak tahu. Dia macam aib.
Kalau dia kata aku tak tahu ya, macam tak boleh. Apa hang tanya pun dia mesti kena tahu jawapannya. Arab dia macam tu. Tak tahu ya, dia mesti kena jawab. Mesti punya. Dia tak boleh nak bagi tahu. Aku tak tahulah. Oh, itu malu gila, kira malu untuk dia. Jumpa Arab Badui mana Jordan time tu, tanya dia, ada jalan nak pergi Petra? Maps kata ada jalan. Tapi jalan tu nampak macam tak ada apa, hutan kosong je. Dia kata ada jalan. Jalan straight depan. Hang betul ke ni? Betul. Boleh. Map ni kata betul. Kami biasa lalu dekat je, sikit je. Jalan raya kau off-road? Tak, off-road sikit je. Off-road sikit. Yang lain semua jumpa jalan raya sampai ke atas Petra. Verify information, betul lah. Map kata ada jalan. Pergi tanya Arab Badui tu, dia baru kata ada jalan. Kami pun masuk 2 orang. Kawan saya bawa GS, saya bawa GTR. Rupa-rupanya jalan ni lah, jalan Tanah Merah. Tanah Merah atas bukit, bawah gaung. Tanah Merah lepas untuk sebiji kereta lah. Kita fikir kau ajak betul Arab ni. Dia beritahu sikit je. Sepanjang pusing bukit. Pusing tentu hala, ada tempat tayar GTR tenggelam, kawan tu kena turun tolong tolak apa semua sampai ke atas. Sampai ke atas kat Petra. Ada satu jalan off-road sampai ke Petra. Ini nak cerita nama kata nafsu. Lepas tu, tak best pula pakai GTR ni, tengok macam best pula GS. Dia boleh lompat-lompat sambil berdiri, pusing-pusing. Kita ada lubang sikit, kena berhenti, tolong tolak. Datanglah pula cerita-cerita baru. Kita tukar kot, kena pakai dual purpose pula kot. Macam best lah. Macam biasalah, ulanglah benda yang sama, bini bising lah kan. Kita itu baru kahwin. Tak apa, nanti kita plan benda lagi. Kita simpan duit, kita jual GTR tu semua. Tak jual lagi lah, kemudian baru jual, beli KTM pula. KTM Adventure. KTM ni, begitulah. Seronok lah jalan. Dah boleh masuk off-road, boleh tenggelamkan tayar belakang apa sikit. Begitu jugalah dengan sahabat-sahabat sekalian. Kita ada kehendak yang tidak terbatas. Kalau kita kejar kehendak tu, takkan habis lah. Lah ni duk fikir pula, lama pula KTM tu. 2 tahun-tahun bila nak tukar? Tapi tak ada. Banyak lagi lah benda kena fikir buat masa ni.